Okey, kita masuk pula bahagian seterusnya, iaitu pengelasan mikroorganisme. Mikroorganisme dia terbahagi kepada 5 jenis. Yang antara jenis-jenis dia adalah fungi ataupun kulat, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. So, lepas ni kita akan belajar setiap satu pengelasan mikroorganisme. Okey, seterusnya kita tengok yang pertama adalah fungi ataupun kulat. Okey, kulat. Ini yang gambar dalam gambar ni, itu adalah muka yang tumbuh di atas roti kamu yang hari tu. Okey, seterusnya saiz fungi. Saiz fungi berbeza-beza mengikut dia punya sifat. Okey, saiz fungi ada dua, satu makroskopik dan satu lagi mikroskopik. Saiz fungi makroskopik dapat dilihat dengan mata kasar. Maksudnya dia adalah lebih besar dan boleh dilihat. Contohnya cendawan, yeast dan juga muka. Cendawan kamu tahu merah tu, yeast tu yang bulat-bulat yang digunakan untuk membuat roti, dan muka yang tumbuh atas roti yang lama. Okey, dan saiz dia adalah antara 10 makrometer sehingga 100 makrometer. Okey, fungi mikroskopik pula hanyalah boleh dilihat menggunakan mikroskop. Jadi fungi ni adalah seperti fungi seperti mikro ni lazimnya wujud dalam koloni dan juga berkumpulan. Maksudnya semakin lama benda tu duduk atas roti kamu tu, dia akan lagi besar dan membesar. Itu sebabnya bila kita buat eksperimen roti tu, semakin hari kita tengok dia punya tumpukan tu membesar. Sebabnya koloninya membesar. Okey, so seterusnya kita tengok pula bentuk fungi. Bentuk fungi dia ada dua jenis. Satu, fungi unisel yang terbentuk daripada satu sel seperti yeast, dan juga fungi multisel seperti muka yang terdiri daripada Phaerogyrium, Spirogyrium yang berbentuk spira dan Hyphae yang berbentuk berbenang. Jadi kalau kamu tengok dekat gambar, yeast adalah yang berbentuk bulat-bulat, dan Hyphae ataupun dan juga muka tu dia yang berbentuk panjang yang macam dalam gambar warna biru. Okey, seterusnya kita tengok sini, iaitu apa dia struktur asas bagi yeast. Yeast hanya ada satu nukleus, ada voku, granul glikogen, ada sitoplasma dan si dinding sel. Sebab dia dikenali dengan fungi unisel. Manakala muka pula dia adalah fungi multisel, sebab dia adalah gabungan antara banyak-banyak sel menghasilkan satu organisme. Okey. So kita tengok pula seterusnya nutrisi fungi. Macam mana fungi memperolehi dia punya makanan. Okey, sesetengah fungi merupakan saprofit. Saprofit yang memperolehi nutrien daripada organisme yang telah mati dan juga mereput. Maksudnya kat sini, saprofit ni adalah satu ciri-ciri organisme yang dia duduk dekat atas organisme yang mati atau mereput, contohnya bangkai ataupun kayu mereput, dan dia absorb dan serap nutrien daripada organisme itu sebagai dia punya makanan. Manakala setengah fungi pula dia adalah parasit yang membolehkan dan memperolehi nutrien dia daripada perumah. Contoh dia kalau momok, dia duduk atas kepala kita, kita akan rasa gatal dan dia akan membesar dengan sihatnya dan merebak-merebak, dan dia dapatkan benefit daripada kita dan kita sakit. Saprofit dia menyerap nutrien daripada bahan yang dah mati. Itu beza je. Parasit dia serap dia sedut makanan daripada perumah. Saprofit dia sedut makanan daripada benda yang dah mati. Okey, seterusnya kita tengok habitat fungi. Habitat fungi. Fungi ni dia disebabkan sifatnya yang saprofit, so dia akan hidup di kawasan yang berhubung kait dengan dia punya nutrisi juga.
Jadi fungi biasanya akan hidup di kawasan yang mempunyai bahan yang bereput, tinja, kulit haiwan dan juga makanan. Kalau dia punya sifat fungi yang sifat dia parasit, dia akan duduk atas perumah-perumah dia. Contohnya atas manusia, contohnya kelemomok dengan korak, binatang pun sama juga, ataupun kalau pada pokok yang hidup pun dia boleh juga hidup dan dia serap dari situ. Itu habitat dia. Seterusnya, kita tengok situ fungi juga sesuai tumbuh di pesisir yang gelap dan juga lembap. Semua mikroorganisma harus hidup di kawasan yang lembap. Tapi sebahagian dia boleh hidup di kawasan yang cerah. Tapi kebanyakan mikroorganisma dia duduk di kawasan yang gelap. Sebab apa? Di kawasan gelap, suhu dia akan jadi lebih rendah dan dia akan jadi lebih tahan sikit. Kalau dia cerah dan dia panas, maksudnya dia akan cepat mengering. Seterusnya, kita tengoklah cara pembiakan fungi. Dia ada dua jenis cara pembiakan fungi. Yang pertama adalah pembiakan aseks. Aseks maksudnya dia seorang-seorang dia boleh menghasilkan organisma baru. Jadi fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks, iaitu melalui pertunasan. Jadi yeast yang besar tu dia akan bertunas dan dia menghasilkan mikroorganisma yang baru. Fungi bagi multisel pula seperti muko, dia membiak secara aseks melalui pembentukan spora. Jadi dia akan hasilkan spora dalam Spirogerium, atau dia akan membebaskannya pula ke kawasan keselilingnya. Atau juga fungi juga boleh membiak dengan cara seks, iaitu melalui konjugasi. Jadi kamu kena ingatlah apa term ni, cara pembiakan. Ini untuk muko yang mengeluarkan dia punya spora melalui Sporogium. Okey, selain tu kita tengok pula. Okey, spora ni dia sangatlah halus dan ringan, boleh bawa air angin ke pesisir dan bercampur. Jadi kalau proses konjugasi pula, gamet yang dihasil akan bersenyawa dan akan menghasilkan muko yang baru. Sekian, terima kasih.